Yang mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi bin Magno, Menteri Besar Sdn Bhd untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya dengan menggunakan perasmian SBAM 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pasangan pengacara yang secocok malam ini, Yang Berhormat Tuan Haji Mak Yusof alias Munir Zakaria, Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya Bekalan Air, Sumber Air, Pengairan Saliran. Yang Berhormat Datuk Wira Haji Ishak Murad, mewakili Datuk Seri Setiausaha Kerajaan Negeri. Yang Baga Datuk Haji Fauzi Mustafa, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri. Yang Baga Datuk Ahmad Faizal Abdul Rahman, Ketua Gawai Eksekutif SPAN. Yang baik hati. Ada apa saya? Yang berusaha Encik Mazi Ibrahim, Pegawai Daerah Kembang Pasu. Berusaha Profesor Dr. Mak Fuad Sakdan, Chancellor UUM. Haji Muhammad Sobri Osman, Ketua Pegawai Eksekutif NBI. Cik Razwan Osman, Ketua Pegawai Eksekutif Sada. Barisan Pegawai Tertinggi Kerajaan Negeri, Pengurusan Tertinggi Rakan-rakan Operator Jawatankuasa Malaysian Water Engineers Action Committee MyWAC, Jawatankuasa Sukan Bekalan Air Malaysia 2023, Barisan Atlet, Pegawai serta datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, saya ucapkan selamat datang ke Kedah Darul Aman. Negeri cantik, budaya menarik, orang kahak-kahak. Alhamdulillah, syukur di atas izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berkumpul di sini pada malam ini bagi menyempurnakan perasmian Kejohanan Sukan Bekalan Air Malaysia SBAM. Kalau bahasa Kedah SBAM ni dia tak apa clear lah. Tak apa clear. Tapi yang ni saya dah tengok tadi semua lalu sini, semua clear semua. Saya ingin rakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Sada di atas kerjaan menganjurkan kejohanan ini. Saya lihat daya untuk mengelolakan kejohanan ini adalah satu pengiktirafan atas kemampuan Sada mengurus serta mengendalikan satu kejohanan yang berskala besar. Untuk sekalian, kita harus melihat sukan dalam banyak dimensi, bukan saja mengenai kesihatan fizikal, tetapi terlalu banyak manfaat yang boleh diperolehi daripada aktiviti ini, terutama berkaitan dengan disiplin diri, semangat persaudaraan, persefahaman, semangat berpasukan, dan juga kemahuan dan keyakinan untuk mengecap kejayaan dan kecemerlangan. Sukan juga adalah sebuah perjuangan. Nilai dan disiplin jika dihayati sepenuhnya sudah tentu mempengaruhi kita untuk diterap sebagai budaya hidup yang cemerlang, sama ada dalam sektor pekerjaan atau dalam sektor sosial. Sama ada kita sedar atau tidak, nilai-nilai kasih sayang, hormat menghormati, dan kualiti keinsanan sepanjang kejohanan ini saya yakin akan menjadi pengalaman yang berguna dan bermakna untuk memberi impak besar kepada tuan-tuan semua. Hadirin sekalian, operator perkhidmatan bekalan air di Malaysia kini berdepan berbagai cabaran dalam memastikan pengguna mempunyai bekalan air bersih yang berterusan dan memastikan kelestarian masa depan bekalan air. Berbagai cabaran yang perlu kita tempuhi sebagai sebuah operator air di mana Sada mewarisi aset-aset usang
peninggalan JKR Air dan Jabatan Bekalan Air JBAK seperti infrastruktur, sistem pengepaman, sistem mechanical dan electrical, kenderaan dan pipe. Seperti saya maklumkan tadi, pipe adalah aset usang lama yang diwarisi, bahkan sebahagian kecil diwarisi dari zaman penjajah British lagi. Selaku pengurusi sada, saya amat memahami onak dan duri yang terpaksa kita harungi dalam industri ini. Kita berdepan dengan pelbagai cabaran dalam memastikan kualiti sumber air mentah acap kali berpunca daripada pencemaran sungai dan bencana alam. Sada tidak terlepas daripada menghadapi isu ini. Tahun lalu saja kita berdepan dengan 3 isu besar, antaranya runtuhan ban kanan terusan tengah milik Mada di daerah Kubang Pasu pada 9 Mei. Bencana banjir besar di Ibui, Baling pada 4 Julai. Insiden isu Diplomatic Turbidity Unit NTU atau kadar kekeruhan air mentah yang tinggi di daerah Baling dan Pokok Senah. Pada 14 Mei 2023, Sada dan PBA Pulau Pinang sekali lagi terkesan dengan insiden penurunan paras air Sungai Muda secara mendadak akibat kegagalan sistem automasi pintu barat. Apabila berlaku gangguan bekalan air, masyarakat akan menuding jari kepada operator pembekal air terawat sahaja meskipun insiden itu bukan berpunca daripada kita. Walaupun hasil penemuan jawatankuasa teknikal khas SPAN mengesahkan bahawa insiden tersebut berpunca dari pemantauan lemah dari agensi di bawah sediaan Jabatan Pengairan dan Saliran, iaitu pengurusan lembangan Sungai Muda PLSM yang menyebabkan pintu baras terbuka sehingga 47%. Saya juga dihantam bertalu-talu tidak terkecuali. Nanya apa buat? Selain itu, perubahan iklim global turut memberi impak pada para operator air terawat. Negara kini dalam fasa monsun barat daya bermula 15 Mei 2023 dijangka berakhir pertengahan September 2023 berdasarkan tinjauan cuaca jangka panjang Jabatan Meteorologi milik negara. Ini menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan sepanjang tempoh ini. Sehingga itu kebanyakan tempat di seluruh negara akan mengalami taburan hujan yang rendah. Fenomena ini memberi kesan pada penurunan paras empangan dan paras sungai, sekaligus memberi impak kepada industri bekalan air. Tuan-tuan dan puan-puan, syarikat operator air hendaklah sentiasa bersiap siaga bagi memastikan kelangsungan bekalan air kepada pengguna selaras dengan kehendak Seksyen 54/3 Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 Akta 655. Namun alhamdulillah, sehingga hari ini saya lihat keadaan masih terkawal di semua negeri berbanding kemarau yang melanda negara kita pada 2016 yang lalu. Sebagai operator, saban hari kita terbeban dengan peningkatan kos OPEC yang ketara, terutamanya cas elektrik dan kos bahan kimia. Seperti yang kita semua sedia maklum, telah berlaku peningkatan kos elektrik sebanyak 24,63%, manakala kos bahan kimia rawatan air yang digunakan di loji seperti klorin, aluminium sulfate telah berlaku peningkatan sebanyak 35,54 berbanding tahun sebelumnya. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua ketua pegawai eksekutif operator air kerana telah bersatu hati menandatangani memorandum rayuan pelaksanaan mekanisme pelepasan kos-kos tidak seimbang ICPT pada 9 Februari 2022 dan juga usaha-sama pihak SPAN kerana telah berjaya menuntut pihak Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim untuk menurunkan kadar ICPT dari 20 sen ke 37 sen bermula Julai sehingga Disember 2023. Semoga penurunan kadar ICPT ini dapat dikekalkan demi faedah bersama. Saya turut mengutarakan hal ini dalam satu mesyuarat di peringkat kebangsaan. Alhamdulillah, dengar juga suara saya.
Hadirin sekalian, seperti yang kita semua sedia maklum, air adalah nadi kehidupan. Namun ramai masyarakat pada hari ini masih kurang peka untuk menghargai nilai air. Ramai beranggapan bekal air terawat merupakan satu kerja yang mudah. Berdasarkan statistik rata penggunaan air per kapita bagi kategori domestik Kedah pada tahun 2022 adalah sebanyak 195 liter, jauh lebih tinggi daripada 165 liter yang disyorkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan 180 liter oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Orang Kedah banyak kali mandi. Mandi saja, bukan saja aku mandi. Harapan saya agar semua operator air sentiasa menganjurkan kempen kesedaran perkhidmatan air pada para pengguna demi memastikan kelestarian sumber bekalan air dalam kesibukan melunaskan tanggungjawab memberi perkhidmatan membekalkan air terawat kepada pengguna. Saya berbangga kerana para atlet mampu untuk melatih diri dengan gigih bagi mencapai tahap prestasi yang tertinggi. Semangat ini adalah contoh inspirasi yang harus dibanggakan oleh kita semua. Saya sedia maklum bahawa operator air sentiasa berdepan dengan berbagai rintangan yang memerlukan tenaga mental dan fizikal yang kuat ketika membekalkan air kepada pengguna. Jadi saya berharap semangat, tekad dan usaha yang sama dapat diterapkan sepanjang tempoh kejohanan ini. Selamat berjuang kepada para atlet dan manfaatkan peluang ini untuk mengeratkan perpaduan dan kerjasama antara operator berteraskan prinsip setia kawan dalam memberi bantuan sebagai sebuah keluarga besar di kalangan operator air seperti mana yang diterjemahkan dalam perjanjian persefahaman di antara Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN dan operator air di Semenanjung Malaysia dan di wilayah Sekutuan Labuan pada 17 Mei 2022. Khusus kepada kontingen dari luar negeri Kedah, saya ingin mengucapkan selamat datang dan mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke bumi Jelapang Padi. Mungkin ada yang kali pertama sampai ke Kedah ini, dan saya harap ini bukanlah kali terakhir untuk tuan-tuan datang kemari. Jika ada masa lapang selepas tamat kejohanan, jemputlah mai balik untuk berkunjung ke tempat-tempat menarik dan mencuba menu-menu istimewa di Kedah ini. Jika anda berkelapangan, anda boleh berkunjung ke tempat menarik yang ada di Kedah. Bahasa mudahnya hidden gem di Kedah. Antaranya Gunung Jerai, Pulau Langkawi dan kolam air panas di Ulu Legung Baling. Tidak lupa untuk saya rekomen makanan yang famous seperti laksa telur kecai di Kuala Kedah, ais kacang salji di Simpang 4, Jo cendol pulut di Jitra, dan gulai kang temenung di batas Paip Pulau Kedah. Apa jangan lupa pakat piu. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan kejohanan Sukan Bekalan Air Malaysia Kedah 2023. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.